الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat bersama. Jadi pada malam ini saya nak sambung lagi perbincangan berkaitan dengan fitnah yang berlaku di pertengahan pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi pada minggu sebelum ini telah saya sebut beberapa faktor, sebut beberapa pembahagian yang mana para ulama, khususnya ahli-ahli sejarah, khususnya Ibnul Arabi misalnya, antara yang membuat kajian secara teliti untuk mencari bukti siapakah, manakah watak-watak yang terlibat, mana orang yang bunuh Sayyidina Uthman ini, mana kedudukannya, tahap mana, manusia jenis mana, apakah masyarakat sahabat yang berada di Madinah dan Mekah, ataupun mereka ini, yakni pembunuh yang kepung rumah Sayyidina Uthman itu, apakah mereka ini terdiri dari kalangan orang-orang luar yang datang daripada kampung-kampung, yang datang daripada daerah yang jauh, yang tidak begitu mengenali kepribadian Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Jadi dia senar sini. Saya nak sebut secara ringkas tanpa huraian. Sini dia kemukakan 8. Yang pertama, ni orang yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman. Yang pertamanya, mereka terdiri dari kalangan orang yang melampau, ghuluwun fid din, orang yang melampau dalam agama, iaitu golongan yang degil, yang keras kepala dan melakukan amalan-amalan dosa besar, atau kita disebut sebagai wartakabul mubiqat, melakukan amalan-amalan yang boleh membinasakan di hari akhirat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, iaitu orang yang kelompok ataupun kalangan yang mana mereka tidak pernah berjasa kepada Islam. Lantaran itu mereka berasa iri hati ataupun berdengki terhadap tokoh-tokoh Quraisy atau masyarakat Quraisy yang mana mereka diberi kelebihan oleh kerajaan Uthman pada waktu itu. Misalnya diberi peruntukan, ghanimah diberikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab ramai dari kalangan Quraisy ini mereka mempunyai jasa besar kepada Islam. Setengah-setengah tu hak hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Sayyidina Bakar, hak berjuang bersama Nabi, berjuang bersama Sayyidina Bakar dalam siri-siri peperangan, masih hidup lagi. Keluarga dia, balu dia, anak-anak yatim yang mana kematian ayah, kerana ayah dia pergi perang dalam peperangan membela Islam, bila ayah dia mati maka dia jadi anak yatim. Jadi manusia-manusia ini, orang-orang ini, rakyat yang begini keadaan dia, mereka ini mendapat pembelaan. Jadi ada sekelompok manusia, ini puak-puak yang disebut oleh ulama, mana golongan yang sudah rosak, dia punya sifat baik tu sudah tak ada dalam diri dia. Jadi dia buat deki, dia kata macam mana puak-puak Quraisy itu dapat habuan begitu banyak, dapat keistimewaan, sedangkan puak-puak dia tak ada. Dia bukan seorang ni, dia satu kelompok, satu kaum.
Dia berdengki dengan Quraisy. Ni bahaya. Sebenarnya benda kita sebut ni watak-watak, lapai klasifikasi ni, lapai golongan manusia ni hadirat, sebenarnya dia ada di mana-mana. Mana kalau sebagai seorang pemimpin dia kena pasti ni orang lagu ni. Nak urus masyarakat, nak urus manusia yang begini sifat dia ni payah. Dan senarai yang disebut oleh ulama ni, inilah yang berperanan menggugat kerajaan Sayyidina Uthman sehingga membawa kepada kerajaan yang begitu hebat. Zaman Sayyidina Ali yang begitu hebat pun tak mampu. Sahabat-sahabat ulama kata seinci pun tidak tersebar Islam di zaman Sayyidina Ali. Setengah-setengah ulama sebutlah tak ada. Walaupun kalau ada pemahaman tak ada pilihan ni, nak berbanding dengan khalifah-khalifah sebelum itu. Sebab apa? Nak menangani pokok ni, nak basuh dengan pokok ni. Dia bukan kelas-kelas orang bodoh ni. Ada juga orang bodoh tu, ada juga tak cerdik tu. Tapi umumnya ini kelas-kelas yang ada kedudukan. Golongan pemimpin setengah-setengah tu. Tu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, iaitu kelompok yang mana mereka menaruh perasaan dendam terhadap kerajaan Islam sebelum kerajaan Sayyidina Uthman lagi. Kerana apa? Kerana ada keturunan mereka yang pernah dijatuhkan hukuman hudud kerana kesalahan-kesalahan mereka. Ni orang paling kesal zaman Sayyidina Abu Bakar lagi sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar ni perang dengan orang murtad. Golongan murtad ni mati, beribu-ribu mati. Jadi anak-anak dia tu, yang juga setengah-setengah tu kafir, setengah-setengah tu munafik. Kemudian selepas tu masuk Islam dalam keadaan hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadah saja, tidak lebih daripada itu. Ni grup ni. Jadi inilah senara lapai kelompok manusia inilah sebenarnya yang digunakan, dieksploitasi, digunakan oleh Abdullah ibn Sabah yang kita akan sebut sebelah. Mereka inilah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Mana musuh Islam dia selepas Nabi wafat, dalam setengah-setengah kitab disebut selepas Nabi wafat, musuh Islam tu dia pada Rom, Parsi kan, bawa Majusi, dia buat kajian dia. Dia nak tahu masyarakat Madinah ni bagaimana kedudukan, di mana kelemahan dia selepas Nabi wafat. Tu. Jadi kita nampak secara mendadak berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Sebenarnya tidak. Ni kelompok ni sudah dikenal pasti boleh digunakan untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi kelompok yang ketiga ni dia panggil Al-Mauturun. Mauturun ni mana orang-orang yang pernah, orang-orang yang berdendam kerana ada keturunan mereka, puak-puak mereka yang pernah dijatuhkan hukuman. Misalnya hukuman bunuh kerana murtad. Bila minum arak kena rotan, zina kena hukum berjam, kena rotan. Kalau tidak berkahwin dah sampai perekat kena hukum berjam sampai mati. Kalau tidak berkahwin lagi kena hukum rotan dengan kadar-kadar hudud yang telah ditentukan. Jadi perkara-perkara ni dia berdendam. Dan kita kena tahulah bahawa orang Arab ini, hadir-hadir orang Arab ni dia hamiyah qaumiyah, semangat asabiyah qaumiyah itu. Tu memang dia tempat, dia terkenal. Bila seorang ataupun beberapa orang kabilah dia dikenakan hukum syariat, hudud, seperti mana disebut dalam kitab ni, dalam kitab-kitab lain. Misalnya ni, kalau ni kitab khusus Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi, dia sebut terang lagi. Jadi pokok ni berdendam. Cara dia berdendam lah mana? Beberapa keturunan. Ni cara pokok ni. Cuba tengok. Sebab tu Islam lah ni. Islam tak benar kita buat perang lagu ni. Contoh lah, sebagai contoh, nak supaya hadirat faham. Katakanlah setengah-setengah tu mati dibunuh di zaman Sayyidina Abu Bakar kerana pokok dia murtad. Kita kena ingat murtad ni jumlahnya besar sehingga dia mampu lawan kerajaan. Dia ada tentera. Jadi fenomena ni, setiap kabilah tu dia ada kekuatan ketenteraan dia sendiri. Kabilah. Jadi pokok murtad ni kalau kita baca dari sejarah, dia bergabung dengan kabilah. Dia tahaluf. Dia buat hubungan tahaluf siasi. Dia buat hubungan politik, berpakat
untuk lawan kerajaan. Jadi kabilah tu dia ada tentera supaya di Yamen lah ni. Yamen lah ni bila tentera kerajaan tu jatuh, diserang oleh kelompok Syiah Houthi tu. Kabilah Sunni ni kok ada tentera sendiri mampu bantu tentera kerajaan. Jadi kelompok zaman Nabi dulu lah betul. Misalnya kita kata mana kabilah ni, dia ada kekuatan tentera dia. Kabilah ni ada kekuatan tentera dia. Bila berlaku murtad dia bergabung tu dia mampu challenge, dia mampu cabar kerajaan. Kalau lah ni kan, kalau di tanah Arab di Yamen masih ada kita lagi. Sebab tu bila tentera kerajaan jatuh, Majid Zindani tu, dia mampu hatta tentera dia bantu tentera kerajaan lawan kelompok Syiah. Kelompok Syiah serang universiti dah sebagainya. Sebab Syiah dia nak ambil Yaman itu. Lama dah perancangan dia ni. Jadi hal ni pun begitulah juga. Jadi kuasa denda tu bukan. Jadi misal contohnya bila suami dia mati, mana isteri ni pokok Arab jahil, hak jahil. Dia cerita kepada anak-anak dia gini. Dia menimbul ke perasaan benci, perasaan denda terhadap anak-anak dia. Anak pula royak pada cucu dia. Maknanya perasaan denda, perasaan benci, perasaan nak marah disuburkan daripada satu generasi ke satu generasi. Dan inilah cara Syiah sampai hari ini. Syiah lah betul. Kalau dia sambut 10 Muharram tu kan tak? Katok tubuh, pukul tubuh sebenarnya menimbulkan kebencian kepada pengikut-pengikut dia terhadap Islam, terhadap sahabat, terhadap ahli sunnah yang ikut sahabat. Siapa sanggup tengok ni, pok kami ni sanggup mati tengok pukul tubuh sampai rembuh, biasa bubuh darah, masuk darah. Setengah tu masuk darah, bila khabar bangun pula kuat semangat. Sebab dia desakan dia tu adalah merupakan akidah. Kalau kita panggil 10 Muharram di Malaysia ni, dia tak boleh nak sambut lah kajian tak benar. Di Indonesia, di Thailand, sambut di jalan raya seputar Ipuzem. Pukul tubuh, takbir ni maknanya dia guna pisau pencakut pukul tubuh, dia panggil takbir, upacara 10 Muharram tu. Tapi sini tak boleh nak buat, di Malaysia tak boleh nak buat. Dia ada buat tapi secara tertutup tak ada lah. Itu kelompok yang ketiga. Jadi kesan daripada kumpulan mereka menimbulkan kebencian terhadap kerajaan Islam pada waktu itu, menyebabkan bila ada saja isu yang boleh memburukkan kerajaan, ada peluang tu terus mereka sambut selalu. Sebab apa? Persediaan itu sudah lama dah ada. Ni kelompok yang keempat, iaitu kalangan rakyat yang berada di kawasan Badawan, kawasan pendalaman itu, yang terdiri dari kalangan Al-Hamaqi, golongan-golongan yang rendah mindai, golongan-golongan yang hamaki ni, golongan ni Pak bodoh ni lah. Pak bodoh ni, Pak bodoh ni, Pak tauti, Pak gasar ni hamaki ni, yang mana mereka ini telah dieksploitasi oleh kelompok Syiah Sabaiyah. Jangan hak mula-mula tu Syiah Sabaiyah, Syiah hak ikut Abdullah Ibn Sabah, dia panggil Syiah Sabaiyah. Kerana lemahnya jiwa mereka, maka mereka berjaya digunakan untuk menimbulkan fitnah, kerosakan, dan mereka telah berjaya diserakkan akidah-akidah yang sesat itu. Ni bobok ni. Tak cuba bayar dia manusia yang tidak cerdik. Cuba kita tengok kapal-kapal kita lah, mana-mana kalau ada orang tak cerdik dah. Ada 2-3 orang meleleh kat ladang kita. Ni lama ni, satu kaum. Duduk jauh, tak kenal pula Sayyidina Osman. Tak kenal. Dia tak kenal Sayyidina Osman ni. Seperti kalau kita tengok dalam hadis Sayyidina Osman lebih, tapi dia tak kenal, duduk jauh. Tak sampai dulu. Bukan teknologi maklumat seperti kita ni. Tak ada. Orang kita dulu pun tak kenal raja. Raja pun tak kenal. Lah ni kenal lah. Siapa ada tekuk atas belakang raja kan tak? Cerita di Kubah Khiyar tu tekuk atas belakang, kita kenal raja. Raja rosak kereta, nak buka tayar tak boleh. Raja ni ialah masa tu raja kan. Kalau pendek kita dulu, enggak dia pun nampak macam Cina nak kata atas belakang. Allah toke tubuh yang besar dia tu. Enggak orang dia kata tu kat saya apa nak kenal itu. Ya tak kenal. Orang nak tak kenal.
Ada lagi lah ni. Tapi tak boleh bawa taksi lah, tua. Dia bawa taksi. Dia pasir hotel je. Dia tepuk atas belakang. Mari, aku buat dia tu. Apa tubuh yang besar dia. Dah lah yang ngepek. Tak lah dia. Dia pun tolong tukar saya. Malam tu selalu buat tayangnya wayang gambar lah tu, dia main wayang gambar. Royak ni anak-anak raja biar rakyat kenal. Ni mai tepuk atas belakang raja tu. Tepuk atas belakang tu ngulu pun marah kat dia. Apa kita kenal. Bila tak kenal dia jadi teramuk belaka apa dia tak kenal sekarang. Gak zaman dulu dah tak ada maklumat. Sebab itulah akhirat kita kenapa lah. Penting sangat tahu ni. Ini sangat penting. Dalam kisah Sayyidina Uthman ni perlu nak tahu cerita ni. Sebab kita akan sebut pula lepas ni. Puak-puak ni lah yang mana puak-puak Abdullah Ibn Sahabat nak mari daripada Parsi, mari daripada musuh-musuh lain. Dia raung dia kapung-kapung. Dia pergi setiap kapung. Semua orang kapung lah kena tipu je. Semua pun. Apa sebab maklumat tak cukup. Sambil duduk pun lagu tu. Dia raung habis kawasan kapung-kapung ni. Ni Abdullah Ibn Sahabat. Lepas ni kita akan sebut kalau sempat. Kalau tidak kita sambung semula. Puak-puak ni agak puak-puak ni kalau ikut orang-orang. Sampai sehingga ulama kata Abdullah Ibn Sahabat ni tak ada. Orang tak tahu dia kerja ke. Tapi kerja dia raung kawasan kapung-kapung nak memburukkan Sayyidina Uthman, memburukkan kerajaan pada waktu itu. Sehingga berjaya dia. Kalau di Syam dia tak berjaya, tapi di Mesir dia berjaya. Di Iraq dia berjaya. Dulu di Syam tak berjaya. Sebab apa? Sebab pengaruh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Pengaruh Muawiyah Ibn Abi Sufyan tak berjaya. Bahkan orang Syam ni Syria lah ni, tapi Syam dia besar lagi asalnya. Wilayah Syam ni dia besar lagi. Sebelum dipecah-pecah kepada beberapa negara, dia Syam ni luas, termasuk Syria lah ni lah. Jadi orang Syria halau dia, orang Syam halau dia. Bukan sekadar tak terima, halau dia. Lepas tu dia lari pergi ke Mesir. Di Mesir dia berjaya. Di Mesir lah tapak Syiah yang kukuh, bapak-bapak Sabaiyah ni. Bapak ni kita kena tengok hadirat. Ulama buat kajian pula dalam kitab faktor kejayaan gerakan penentang Sayyidina Uthman ini, yang mana mereka berjaya mengukuhkan tapak mereka di Mesir tu. Selain daripada mereka tidak kenal khalifah, selain daripada mereka tidak dapat maklumat tentang khalifah, mereka ni merupakan puak-puak yang dalah, yang sesat. Cuba baca sejarah Mesir kuno. Puak-puak paganism tu belakang. Puak-puak semua dewa. Tu puak-puak Mesir tu. Firaun ni bakal tu ni. Sebab tu ada pensyarah mesti kata Mesir ni dia kena bagi orang sebuah Hajjaj. Memang sejarah Mesir bila bagi Hajjaj baru selamat Mesir. Kita kata Hajjaj jahat-jahat dah. Orang buat PhD nak kaji setiap data yang menyebutkan zalim Hajjaj. Kaji satu-satu, boleh PhD. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara alaih. Tu tajuk tesis dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan cerita-cerita bohong yang disandarkan kepada dia. Buat kajian sampai boleh PhD. Tesis PhD tu. Jadi kalau kita baca buku tu, kita pun tidak kata Hajjaj ni maknanya maksum. Memang kita nampak dia jin backing, universiti agak kerah lah, tapi tidak sampai peringkat zalim sehingga dikatakan menghalalkan Madinah pada tentera dia 3 hari. Beribu-ribu lah yang anak zina kih 3 hari. Palestin sikit bunuh orang. Pergi ke Mesir bawa pedang tanpa sarung. Ceramah mula-mula di Masjid Jami' tu, saya nampak rakyat ni, kepala rakyat ni bagaikan buah-buah yang sudah ranum, cukup masa untuk dipetik. Dalam kitab tu dia sebut siapa dia tu rakyat yang dia nampak kepala masuk tu. Bawa Syiah lah. Memang sebut tu ya. Bahkan semasa dia pergi nak pergi buat ucapan pertama dia di Masjid Jami' tu, Hajjaj ni, dia kena perkontah ke bawah sampai darah kaki. Waktu dia pakai pedang tu. Kita tak tahu cerita tu. Kita nak pasal dia mana hari mula-mula lepas akak sopah tu lah. Hari mula-mula, ceramah mula-mula, kenyataan mula-mula tu. Sampai kerah gitu muda. Dia sebelum dia masuk jabat tu kena pekong barat dia. Kena tagur lah kata sampai darah kaki. Tu dia pegang pedang, dia kata bobok ni tak boleh main. Dan kita kena tahu, Hajjaj ni bukan gubernur pertama. Lama dah gubernur sebelum tu. Mati setengah-setengah. Setengah lagi tengah malam mati besar. Gubernur semua mati besar lah. Dan gubernur kerajaan Umawi pada waktu tu hak pergi jadi gubernur di Mesir tu, setengah-setengah tu lagi tengah malam hak kena bunuh pun ada. Sebab itulah
Zaman kerajaan Umawi terpaksa hantar Hajjaj tu. Sebab Hajjaj ni ketika umur 15 tahun lagi. Mana dia tabi'i dia. Sahabat nampak dah dia ni memang hebat. Hajjaj ngaji Bukhari. Memang dia ngaji hadis. Bukan Bukhari lah. Bukhari tak ada maksud tu. Dia ngaji hadis di Masjid Nabi tu, Madinah. Masjid Nabawi tu tempat dia ngaji. Sejak kecil dia ngaji. Mana Hajjaj ni orang hebat, daripada muda tu. Katanya jadi tu imam mai ya tu. Jahat semua itu imam. Itu tak bela lagi jahat semua tu imam. Jauh hati-hati tidak lagu. Sebab kalau kita tengok dalam gambar riwayat-riwayat lah, baik kita kata biarlah, kita kata tak. Mana ada juga ke riwayat-riwayat kata dia ni salih. Iyalah, patu riwayat dia kata baik banyak ketemu. Jenis manusia ke dia suka pilih hak buruk-buruk, hak busuk-busuk. Jenis manusia tuan. Dah kena ada baik riwayat sahih. Siapa masa tu zaman dia, tu zaman Hajjaj ni pula sahabat ada lagi. Sahabat jadi makmum dia. Disebut dari riwayat. Enggak sahabat Nabi ni, hati-hati. Sahabat Nabi ni kalau orang jahat, dia tak buat imam. Sahabat Nabi dia kerah lagu ni. Dia tegah, bukan kerah, tegah. Sahabat Ibnu Umar ni riwayat tegah bab agama ni. Bila pergi di masjid Nabi, sudah semaya, sudah ban untuk bela ni. Untuk bela hak tidak ngaji lah ni. Sudah hazard tu dia kata salah, dia panggil taswib. Semaya, selepas hazard tu sebut lagi gitu. Tak pada lagi hayya 'alas salah. Ibnu Umar kata ni siapa dia kata. Zaman Nabi mana ada buat lagu ni? Ini bid'ah. Aku tak saya semaya di masjid buat bid'ah. Padahal dia tu buta mata. Dia nak lari masjid tahu dia kena akak, kena papah kirihan dia. Ada khusus mana kerajaan sedia ke khusus dua orang anak muda untuk kerja dia jual akak Ibnu Umar daripada rumah dia buat masjid nak maya. Dia nak bangun tak ni? Kalau dia duduk dia tak boleh bangun. Mata pun buta dah keluar. Tapi tegah dia bila orang buat bid'ah ni tak segi maya masjid. Nak ayatnya sahabat begitu. Gak Hajjaj ni kalau sejahat tu lah gambar sejarah lah. Tiba-tiba sahabat jadi makmum dia jadi tu imam. Kita kata kalau kita tengok orang-orang jahat lah ni pemimpin hak jahat-jahat ni, tak ada seorang habuk dia jadi imam. Sungguh hati-hati lah. Ni jadi tu imam sampai diperakui lah. Tak nak sabar. Banyak perkara lah. Lepas tu kita kena tahu lah dia beberapa perkara lah. Gapo dia kerja Hajjaj, apa peranan Hajjaj ni? Hajjaj ni antara yang menjadi buruan dia adalah puak-puak Syiah. Kerana Syiah ni tengok Sayyidina Osman kena bunuh, gabno-gabno orang mana kena bunuh. Ni kerja puak Syiah. Sebab tu dalam antara kata-kata dia lah, saya tak ingat teks Arab, dia kata dia akan cari Syiah sampai keluar caci. Hajjaj tu. Patutlah banyak cerita tak betul dia. Sebab bila ulama cek tengok ada semacam kelibat puak-puak tu dalam riwayat. Kelibat puak-puak Syiah dalam meriwayatkan cerita tentang Hajjaj ni. Ada semua puak-puak tu. Memang dia benci semua sebab Hajjaj ni memang dia guru puak Syiah. Sebab dia sudah kenal pasti manusia jenis ni kalau dia ada negara, rosak negara. Dan saya sendiri yakin lah, dia model pemimpin ni dia tahu ada hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi. Nabi kata orang yang kutuk sahabat ni, puak-puak yang caci sahabat ni, kamu tak boleh makan sekali dengan dia. Jangan berurus niaga dengan dia. Jangan berkahwin dengan dia. Jangan urus perkahwinan dia. Jangan ziarah ketika dia sakit. Jangan melawat ketika dia mati. Makna Nabi suruh tutup terus hubungan dengan puak-puak yang mengkafirkan sahabat, yang cerca sahabat. Zaman itu tak sebut mengkafir lagi, mencerca sahabat. Tangkis makna mencari kelemahan sahabat. Sebab tu ulama kita intiqas maknanya kalau tengok gini tak nampak kelemahan, nak kau kena cari nah. Maknanya orang itu baik benar tu kena cari baru jumpa. Tak jumpa reka hadis makna baik benar orang itu. Sebab kita tak saya tulis nampak tu. Mungkin kita ni jenis manusia lemah. Ni siapa kena cari tak jumpa reka hadis nak memburuk ke dia. Makna orang itu tu baik benar tu. Itulah sahabat Nabi. Yang kelima. Ini kelompok yang kelima. Ada di kalangan masyarakat pada waktu itu. Kita kena tahu zaman Sayyidina Osman ni masyarakat luar sudah masuk penuh padat ke Madinah pada waktu itu. Masyarakat luar Islam aku tersebar jauh. Di luar daripada
tanah Hijaz. Ada di kalangan mereka, di kalangan rakyat pada waktu itu, di kalangan orang yang benci. Dia ada di kalangan orang yang man afqala kahilahu khairu Uthman. Ini dia guna bahasa. Ada setengah-setengah ni manusia ni, dia jadi sakit hati bila tengok pemimpin itu baik. Dia bila tengok pemimpin itu adil, pemimpin itu jujur, dia rasa sakit hati, menyusahkan dia. Sebab Sayyidina Uthman ni sangat menjaga sunnah, sangat menjaga sunnah. Anak Sayyidina Umar nama Abdullah, dia kata, aku daripada mula-mula Sayyidina Uthman naik, ambil pegang jawatan khalifah sampai dia mati kena bunuh, aku tengok dengan mata kepala aku Sayyidina Uthman hidup. Dia seorang yang sangat kuat jaga sunnah Nabi SAW. Saya yakin kenyataan Ibnu Umar ni, Abdullah ni, anak Sayyidina Umar ni, sebab nak menangkis fitnah-fitnah yang mengatakan Sayyidina Umar ni nepotism, kronism, lepas tu duk ambil harta negara bui pada anak-anak dia, macam-macam tuduhan-tuduhan yang dilempar ke itu. Sebab di Mesir ni antara kita kata momokkan lah, kita kata poin ataupun modal yang digunakan di pokok Sabaiyah, pokok Syiah ni adalah, dia kata ke dia, Sayyidina Uthman ni lantik anak beranak pegang jawatan pemimpin. Memang anak beranak dia sungguh pun, memang ramai anak beranak dia, ramai anak beranak dia. Lepas tu dia ni bukan sekadar anak beranak, kroni dia, hak tidak anak beranak dia pun kawan-kawan dia, hak sebulu dengan dia. Lepas tu dia ni makan duit zakat, kalau kekayaan negara untuk dihimpunkan untuk supaya dapat dimanfaatkan oleh keluarga dia, menghimpun kekayaan untuk peribadi. Itu antara tuduhan-tuduhan liar yang disebarkan di Mesir. Sayyidina Uthman. Jadi kebaikan Sayyidina Uthman itu menyusahkan mereka. Mereka tidak iktiraf kebaikan Sayyidina Uthman. Sebenarnya faktor mereka benci kepada kebaikan Sayyidina Uthman ni, dia begini asalnya, pokok ni Sayyidina Uthman ni lembut, susah nak hukum orang, dia payah sikit sana. Tidak seperti Sayyidina Umar, dia payah sikit. Jadi bila lembut gitu, pokok ni cubalah untuk dapat kedudukan dalam kerajaan pada waktu. Untuk zaman Sayyidina Uthman ni zaman paling kaya. Antara zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Uthman lah kerajaan paling kaya. Ni kita kena tahu. Nanti habis jam ni kita akan bincang khusus tentang Sayyidina Uthman. Syekh Salabi tulis sebuah kitab khusus tentang siapa Sayyidina Uthman ini, biar kita tahu siapa Sayyidina Uthman. Ada cerita sebuah kitab khusus Sayyidina Uthman saja, Sirah Uthman tajuknya. Jadi bila mereka tidak dapat, bila mereka mohon untuk jawatan-jawatan penting lah kira-kiranya dalam kerajaan, tidak dilayar oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tak rugi. Padahal setengah-setengah ni dia buat baik dengan Sayyidina Uthman. Misalnya dalam kitab-kitab lain sebut bobok ni dia buat baik Sayyidina Uthman. Dia menampakkan sokong Sayyidina Uthman. Orang ni panggil jenis pesing apa tu? Lobby lah. Mengampu tu 2 tahun duk mengaku, duk tahun 3 minit tak boleh lagi. Tak marah apa-apa. Habis kering dia kita. Memang habis modal dia mengaku dengan air liur, dengan harta berengih kat lah, tiba-tiba minta tak boleh. Dia marah. Enggak, Sayyidina Uthman ni bukan orang lain. Dia teringat tu kata-kata Nabi. Sebab ada hadis Nabi kata, Nabi besar pada sahabat dia, siapa dia minta jawatan jangan bui. Hak jenis minta jawatan jangan bui. Nampak titik nak jawatan jangan bui. Nabi besar gitu. Musailamatul Kazzab tu hak boleh tulis, ahli sastra Arab hebat tu. Syair-syair dia digantung di kelambu Kaabah. Kehebatan dia sehingga dia pernah cuba nak buat Quran. Katanya ni hari dulu dalam gua makan bertih nak tulis Quran. Memang dia tulis Quran, bahasa sedap tapi makna tak sedap. Akhir sekali tobik daripada gua. Dia akhir sekali dia mengaku jadi nabi. Zaman Nabi lah mengaku jadi nabi dia ni. Lepas tu dia antara kepala murtad jadi ketua tentera kalangan murtad juga, perang dengan Khalid bin Walid dalam sejarahnya. Musailamatul Kazzab ni pernah minta jawatan zaman Nabi. Cara dia minta lagu mana?
Dia tak minta depan Nabi, tapi dia waktu kecek akhir sekali sapa ke Nabi. Cara biasa lah tu. Dia tak minta direct, pandai juga. Orang dulu ulang sopo ya kan. Dia pandai cara dia. Dia menampakkan dia hebat. Memang dia kecek dah. Musailamah ni kecek dah. Dia ahli pidato. Dia orang sastra. Kalau dia kecek memang reboh orang dengan dia kecek. Bila sapa ke Nabi kata, dia kata mana? Dia kata dia royak pada pokok dia. Benda ni terdengar oleh sahabat royak Nabi. Ketika rombongan pokok dia mari nak jumpa Nabi di Madinah. Dia kata aku akan ikut dia. Kalau dia tak ui jawab dia, ikutlah jawab dia kita. Kalau dia tak ui, apa-apa jawab dia, aku tak akan ikut dia. Aku akan taat pada dia, aku akan jadi pengikut dia. Kalau dia ui jawab dia, dia nak jawab dia. Bila Nabi dengar gitu, Nabi pergi jumpa dia. Nabi bawa apa ni? Pelepah. Sebab kita kat pelepahnya lah. Ini pelepah tamah Nabi buat dah dia punya lidi-lidi, tinggal pelepah saja. Nabi bawa bukan nak lihat. Nabi bawa. Bila sapa dekat dia tu, Nabi royak dia. Nabi kata kalau mu minta, kalau kita kecek Kelantan kita lah. Kalau mu minta pelepah taman ni, pun aku tak risau kau minta jawatan. Parok Nabi kata tu, bahasa Nabi ni. Kalau mu minta pelepah taman ni, aku tak risau. So kamu nak minta jawatan. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bui Nabi mimpi. Lepas hari tu Nabi mimpi, di tangan Nabi ni ada gelar. Ada gelar di tangan Nabi. Jadi menyusahkan Nabi dalam mimpi ni. Akhir sekali Nabi pecah gelar tu. Bila pecah gelar tu, tercabut saja gelar tu daripada tangan Nabi. Maka dia naik ke udara, dah hilang, tak tahu dia lah mana. Lepas tu ada orang tanya Ibnu Abbas. Ada orang tanya Ibnu Abbas, apa maksud mimpi Nabi? Ibnu Abbas pun cerita. Dia kata sebenarnya maksud mimpi Nabi dua gelar tu. Satu gelar yang menyusahkan Nabi tu Musailamah lah. Satu gelar lagi Aswad Al-Ansi. Ni kepala pokok murtad belakang ni. Aswad Al-Ansi. Semua ni adalah panglima perang mengepalai pokok murtad, termasuk Musailamah. Nabi mimpi. Jadi sebenarnya pokok ni lah hadirat sebenarnya yang membuat masalah kepada kerajaan pada waktu tu. Lepas tu kita bincanglah selepas ni. Lepas tu di mana hebatnya sahabat? Tak boleh nak tangani masalah-masalah lagu ni. Dia hebat sangat sampai ahli syurga. Ramai ketemu sahabat sama dia tu, ramai lagi sahabat. Abdullah bin Zubair, Talha ada, Abdurrahman bin ada lagi masa Muawiyah. Nak kata alih, nak selesai masalah lagu ni. Sedap kita kata tu. Sebab kita pun 1400 tahun daripada dia jarak. Kita pun baca sejarah. Kita boleh, tak apalah kita bincang selepas ni. Dia ada bab tu, boleh jadi timur ke muskilah kita. Lepas tu balah pula pada pandangan zahirnya, balah sama sendiri ni. Tak setengah-setengah ahli sejarah hati-hati. Dia sebut siri-siri perbalahan sampai kepada peringkat peperangan di kalangan sahabat. Dia panggil perang saudara. Ketok sedap bunyi tu. Sedap ke bunyi perang saudara? Berebut ke dia sama perang? Kalau kita tanya berebut, nak jawatan? Betul ke nak jawatan? Benda-benda gitulah yang menyebabkan orang Islam kita kena jelah. Kena jelah. Itu tujuannya. Kalau kita habis ni, kita akan apa lah. Baik, kelompok yang keenam. Kelompok yang keenam, ada di kalangan mereka orang yang pernah Sayyidina Uthman hukum, sama ada orang itu sendiri ataupun mana keturunan dia, pernah kena hukuman ta'zir yang dikenakan, yang dijatuhkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Kerana zaman tu ketua yang di khalifah tu, dialah jadi hakim pada waktu tu. Sistem negara pada waktu tu begitu. Tidak seperti kita lagi hakim tu suku, Perdana Menteri ni suku, agung ni suku pula. Ini tak pada waktu tu. Sebab zaman Sayyidina Bakar, rujuk Sayyidina Bakar. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman pun begitu juga. Jadi bila keputusan tu Sayyidina Uthman buat, setengah-setengah tu dia tak boleh terima. Sebab hukum-hukum ta'zir ni maknanya atas budi bicara pemerintah. Siapa mereka bunuh, boleh hukum ta'zir ni. Misalnya bak dadah betul. Kita boleh guna hukum ta'zir tu kalau dalam fiqh tu. Tapi hasil daripada kajian ijtihad. Ijtihad. Yang mana mengikut ulama, golongan ni
Puak-puak ni kalau dia kena hukum zaman Sayyidina Umar, dia tidak memberontak pun, sebab dia takut. Dia takut pada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Uthman ni lembut, mudah memaafkan orang. Dia ambil kesempatan. Ini kelompok yang ke-6. Kelompok yang ke-7, yang ke-7. 7. Yang ke-7, ada juga lapisan-lapisan baru. Ini generasi baru. Ni bobot tabi'in lah, hak baru-baru masuk Islam. Hak dia tidak kenal mana sahabat-sahabat besar, tak sempat dengan Nabi. Ni yang mana mereka ini terpelajar lah kira-kiranya, orang cerdik, golongan bangsawan. Mereka juga minta jawatan qabla an yata'ahhalu laha bima lahum min zakai khallabin wa fasahah. Golongan ini terdiri pada golongan-golongan cerdik pandai pada zaman itu. Mereka ada kepandaian, ada kehebatan, cerdiklah dari segi minda tu, tetapi belum tahap diiktiraf untuk memimpin. Sebab itulah dari setengah kita kata Sayyidina Uthman ni dia nampak dah ada setengah-setengah tu memang layak. Bukan layak mana ada bakat, tetapi Sayyidina Uthman kata dia tak boleh bui lagi jawatan, sebab dia ni belum teruji lagi. Memerintah ni adalah ujian. Kita kata baru sekadar keluar universiti nak pegang jawatan besar lalu dalam politik, tak boleh, sebab dia belum diuji lagi. Masih bersifat teori lagi yang ada dalam dada mereka, dalam kepala mereka. Pengalaman tak ada. Orang-orang lagu ni kadang-kadang bila timbul masalah, dia tak boleh nak terjemuh benda hak teori yang dia belajar tu. Nak orang yang kata nak aplikasi, tak boleh. Tak boleh nak waktu nak guna lagu mana. Kalau bahasa Kelantan nak petak tak erti lah. Bila ada isu nak petak tak erti, nak buat lagu mana ni tu. Tapi bagi setengah orang veteran, orang pengalaman, biasa ya. Sebab sahabat-sahabat Nabi yang perang dengan Nabi pun 23 kali. Zaman Sayyidina Bakar pun perang Sayyidina Uthman ni. Zaman Sayyidina Umar bila berlaku masalah, biasa ya. Biasa ya. Sebab dia sudah biasa hidup gitu. Jadi perempuan ni bila dia minta jawatan, Sayyidina Uthman tidak tolak. Sayyidina Uthman kata nanti dulu, belum sampai tahap tu lagi, belum sampai ketikanya lagi. Kamu bina dulu keupayaan diri kamu. Dia tak boleh nak jawatan cepat, nak selalu. Tak perangan mana-mana pada ni. Mana-mana pada nak jawatan rendah tak sih. Mau ngani kita tak sih. Terus tu ngulu lah dulu. Tak sih. Nak pergi jawatan hak duduk ala bilik sejuk selalu. Ada seng-seng lagu tu. Ni pun lagu tu. Bukan saya nak semai tak sih. Saya nak kata nanti dia pergi cuba urus benda-benda kecil-kecil dulu. Tak sih. Nak cepat. Sebab apa? Bobok ni kecek sedap. Kalau duduk depan orang, sebab ketua dah nampak dia. Padahal tak ada ketua lagi tu. Ni bobok ni. Bila dia sudah menampilkan dia ketua, tiba-tiba orang tahu dia minta jawatan Sayyidina Uthman tak lain ya. Ni dia kata memalukan dia, menjatuhkan reputasi dia. Padahal reputasi tu dia sendiri yang menjatuhkan diri dia. Ni bobok ni, kelompok yang ke-7. Baik, secara ringkasnya itu di segi klasifikasi masyarakat ataupun orang-orang yang benci, yang terlibat dengan komplot membunuh Sayyidina Uthman ni 7 golongan. Baik, kata tua kita ni, dia kata sebenarnya kalau kita perhati, kita buat kajian keseluruhan dah 7 golongan ini, kita boleh simpulkan 2 faktor besar. 2 faktor besar yang menjadi pendorong utama kenapa mereka membentuk satu komplot, satu kita kata kumpulan, buat konspirasi lah, kita kata konspirasi jahat untuk ta'alluq, untuk menjatuhkan kredibiliti Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni berakna lah disebutnya, sehingga dikatakan dia ni berzina macam-macam tubuh di Mesir. Sayyidina Uthman ni ragu perempuan, hak nak dijatuhkan hukum zina, ragu dulu, lepas tu baru dia rejam, macam-macam. Berita ni sampai ke rakyat Mesir pada waktu tu, macam-macam. Ni kerja bubuk sahabat Syiah ni. Jadi hak ni saya ambil yang pertama. Saya sebut mumpuk kita akan bincang semula. 2 faktor utama tu apa? Yang pertama, daripada 7
dia punya watak Malaysia kita tadi, kita dapat buat kesimpulan faktor besarnya bencinya mereka pada Sayyidina Umar tu, Sayyidina Osman tu, kerana mereka tidak dapat habuan dalam kerajaan itu sebenarnya, kerana faktor kebendaan, kerana faktor kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, kepentingan kaum mereka. Kaum ni, kabilah-kabilah ni, dia sangat, dia rancang supaya ada kelompok dia pegang jawatan penting. Supaya kita lah, kau tak boleh isi pun boleh keluar. Jadi gitu cara mikir tu. Jadi bila tak boleh, sudah tak siap lah kita kampung kita. Jadi mikir lah gitu. Sayyidina Osman tak kelaya. Sayyidina Osman dia ada intelijen, dia tahu ada sahabat-sahabat duduk serata sentiasa bui lapor daripada Sayyidina Osman. Gitu. Yang mana setengah boleh dikatakan yang minta jawatan, yang nak habuai, sebenarnya mereka tak ada jasa dalam agama ni. Pokok ni lah sebenarnya, yang tak pernah berjasa, tak pernah berbudi, tak pernah masuk dalam peperangan pun kerana bela agama. Tak pernah. Sebab kalau hak masuk ke perang, dia sudah mati dah sifat gila pada dunia. Dia jadi gila ke akhirat dah pokok tu. Hak pergi perang, hak sanggup habis harta kerana agama. Pokok ni dunia tak boleh tipu dah dia. Pokok ni hak serat, hak kelompok yang benci pada Sayyidina Osman ni, pokok yang masih tak lepas lagi ujian dunia tu. Ni itu faktor mula-mula tu. Yang mana setengah-setengah mereka kata, kalau dulu ni ada dia alasan. Dulu keluarga kita berjual bersama Nabi berjual saudara. Tiba-tiba bila tak ada dah datuk nenek kita ni cucu lah kira generasi kemudian ni tidak dilayan, tidak diberi keistimewaan langsung oleh kerajaan Sayyidina Osman. Jadi faktor tu dia nak marah. Faktor tu dia nak marah. Yang mana mengikut ulama, golongan ini golongan yang nampak jawatan. Kita kena ingat. Sebab tu saya kata, kenapa yang berlumba-lumba nak sangat pada jawatan, nak sangat pada, sebab kaya. Zaman Sayyidina Osman ni kerajaan kaya. Sehingga kadang-kadang wagi bekalan kepada masyarakat di kampung-kampung tu setiap-tiap bulan 80 hektar utah wagi, bawa duit dan sebagainya, diiringi oleh pasukan tentera wagi untuk masyarakat di kampung-kampung. Jadi bila bagi ni kukuk mana pun, kalau memanglah tidak banyak lah boleh, tapi kukuk mana tiap-tiap bulan tu, misalnya janda, orang-orang buta, hak OKU ni dok, memang masuk senara. Dalam kalau kita baca sejarah Sayyidina Osman ni, orang-orang hak buta, hak jenis cacat tak lewat hijau ni, hak ni hidup percuma ditanggung oleh kerajaan. Sampai Sayyidina Umar lagi. Ada riwayat ada Sayyidina Umar sendiri pikul ganda wagi dalam sejarah. Tu bila dia enggak kahwin ni buta. Terima kasih kepada dia tak tahu Sayyidina Umar cerita. Bahkan Sayyidina Umar beberapa kali nak pergi. Sayyidina Wakaf ada laku kira. Mungkin kahwin ni perempuan tua lah. Siapa nak buat apa-apa tak boleh. Penuh Sayyidina Umar wagi hak masuk dah ada kadang-kadang. Siapa sahabat pun pening setengah. Apa yang kuat sangat pergi nak kahwin ni? Ingat tu kuat ke dia? Rupanya kita masuk. Tengok pikul gana ni khalifah pada waktu tu. Gak zaman Sayyidina Osman pun dia meneruskan hal tu, kerja-kerja tu. Dia sambung kerja khalifah sebelum dia. Gak buat ni dia nak pegang jawatan ni. Bila pegang jawatan dalam keadaan khazanah negara begitu banyak, dia ada kesempatan lah, dia jelas dah tu sebenarnya maksudnya. Waktu Sayyidina Osman jaga sangat pada waktu tu. Dan demo ni sebenarnya kelompok ini mereka tidak rasa penting pun amrun nubuwah ni. Mereka tidak nampak pun agama sebenarnya. Bukan ada dalam agenda hidup dia. Ni pokok ni bahaya dia. Sebab tu cerita Sayyidina Osman ni dah, ulama kata wajib diteliti oleh umat. Supaya dia, sebab banyak cerita-cerita Sayyidina Osman ni kita boleh kenal masyarakat zaman kita. Setengah-setengah tu nampak berjuang Islam, tapi dia tidak nak tu sebenarnya. Dia nak menolak. Ada setengah-setengah lagu ni. Sebab tu dia kata wa ma kanu fihi min az-zuhur wa ad-dahsyah li amri an-nubuwah wa nuzulil wahyi wa tanazzulil malaikah. Golongan ini mereka tidak berasa kagum
tidak rasa bertuah, kerana Nabi di kalangan mereka, ada Nabi di kalangan mereka, dan mereka tidak berasa hebat wahyu, yakni Quran. Dan mereka juga tidak berasa hebat bahawa bumi yang mereka pijak itu adalah bumi anbiya, bumi malaikat. Dan mereka tak rasa hebat, sebab dia nak dia kebenaran, dia nak mencapai target politik dia. Puak-puak ni susah hati-hati. Kita nak kenal dia, sebab bahagia tu bahagia dalam. Masalah tu masalah dalaman dalam jiwa dia. Tengok zahir ni molek belakang, nak kenal pasti ni payah. Sebab tu kadang-kadang Allah SWT timbulkan. Sebab tu ulama kata kita kena ingat, Allah timbulkan konflik siapa peringkat peperangan, fitnah-fitnah tu sebenarnya supaya pemimpin dia dapat kenal pasti di kalangan rakyat dia hak mana sebenarnya hak taat pada dia. Dalam keadaan senang ini tak nampak baiklah, dia nampak. Bila berlaku isu, berlaku pertelagahan, berlaku pertembungan pandangan, boleh tahulah hak mana hak taat, hak walak semua. Baru boleh tahu, oh rupanya kakak ni rupanya ada perang, baru tahu. Itu hikmah berlaku belum lagi. Tengok zaman Nabi, kita kata Isra' dan Mi'raj ni wak jadi kau teruk Nabi kena hina dengan berlaku Isra' dan Mi'raj. Tak, kita tengok dari sisi kita, tapi tengok dari sisi agama, dari hikmah Allah SWT. Tak, tu bentuk Allah SWT nak tapih, nak cari hak terah sungguh. Sebab apa? Cuba tengok Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun berapa tu? Setahun setengah sebelum Nabi hijrah. Mana hak lepas ujian Isra' dan Mi'raj, hak ni lah pergi bawa Islam jadi pemimpin di Madinah. Dia kena orang lagu ni. Dia tak boleh orang main ragu, main syok, main waswah dalam agama ni. Tak boleh jadi pemimpin lagu tu. Tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Bahagia tak boleh lepas ni bahayanya. Tak lepas tak apa. Ni bahaya. Jadi benda-benda gitu kita kena terima lah. Saya nak benda ni kita boleh bincang semula sebenarnya. Apa setiap sikap-sikap ni, watak-watak ni kita boleh tengok ada ke dalam zaman kita. Kena pasti. Tu. Sebab orang lagu ni kita dalam negara kita, kalau kita nak latih orang jadi pemimpin, tak kira lah peringkat penghulu ke peringkat mana pun, kena pasti dia ni duduk kategori mana. Kita ni kena ada maklumat. Sebab Sayyidina Osman yang begitu hebat, Sayyidina Ali pun gagal dari kerajaan bila duduk bawah dia pokok ni, golongan lagu ni. Sebab tu Sayyidina Ali bila orang tanya dia, kenapa zaman kamu zaman gelap, zaman Islam meruduk, Islam tak tersebar, penuh dengan konflik, penuh dengan perbalahan, politik yang tidak stabil zaman kamu. Ada, dia tanya atas muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, sahabat-sahabat aku hak dulu-dulu tu dia stabil tu kerana rakyat dia semua orang suka aku. Tapi zaman aku takdir Tuhan, semua rakyat aku orang suka mula aku. Jadi tak pakar. Patut aku je pada Sayyidina Ali ni hebat. Jadi gitulah hadirat. Dengan sejarah yang kita baca ni sebenarnya kita nak ambil punca apa. Cuba fikir balik. Saya dah fikir, kenapa Allah buat kita? Sebab terbunuhnya Allah takdirkan kepada Sayyidina Osman. Cuba fikir. Lepas tu sahabat yang begitu ramai tak mampu nak menghadapi arus tu. Pokok ni mari siapa boleh terbunuh Sayyidina Osman. Kenapa berlaku lagu tu? Apa hikmah ya Allah nak situ? Sekurang-kurang kita mikir bahawa orang sahabat tu pun bila berlaku tu ahli syurga tu. Ahli syurga. Bukan kata bila dia ni ahli, bila orang tu ahli syurga tak ada ujian dia. Ahli syurga ni hak paling kuat kena ujian. Hak orang tak kena, hak tak aja kena uji tu tak terbukti lagi dia setara mana dia tu. Tengok. Supaya kita dapat ambil iktibar kalau orang setara dia tu. Sebab tu ulama buat kajian. Siapa dia tu rakyat Senoma? Siapa dia yang memberontak tu? Maknanya kita kalau orang politik dia kena beringat. Sayyidina Osman boleh jatuh, Sayyidina Ali boleh jatuh bila ada. Sebab maknanya kalau seorang pemimpin nak cari menteri-menteri dia, nak cari pengikut dia, dia kena cari orang lagu tu. Kena bersih pengikut dia daripada orang lagu ni. Mana kena tarbiyah, kena usrah molek. Kena bersihkan pemikiran pengikut-pengikut dia ni daripada anasir-anasir pemikiran lagu ni. Sebab hal ni dia boleh menjatuhkan kerajaan bobot ni. Kalau depok dia ramah, mana kerajaan kena prihatin terhadap masalah-masalah lagu ni. Inilah Syekh Salabi kata Allah nak ajar kita pengalaman hidup sebagai pemerintah dan pengalaman hidup sebagai rakyat. Kalau dulu orang lebih hebat pada kamu yang sudah dijamin masuk syurga pun boleh berlaku sampai peringkat peperangan, dia mati kena bunuh.
Karena kamu kena beringat lah. Itu sunnah Allah gitu. Kita kata kalau lagu tu tak payah, kita buat lebih kurang, ya tak payah, mati juga. No. Iyalah Allah bui pahala bukan ki mati, ki usaha. Kita nak boleh pahala bukan ki mati kena bunuh. Ki usaha kita. Saya nak Osman tu, hak dia kena bunuh, dia syahid tu, kerja di sebelum tu nak boleh syahid. Ingat mudah tak? Payah hadirat. Jadi gitulah hadirat. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan hak dua perkara ni, kita boleh bincang secara khusus. Kalau hadirat perhatian kita boleh nampak banyak sungguh pengajaran yang kita dapat ambil daripada pengalaman hidup sahabat radhiyallahu anhu ni. Rasanya kita berkesetakan itu kita akan sambung semula insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.